Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah Rasulil Amin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair wa ba'd. Saya muliakan, lagi saya kasihi Ayahanda Haji Zabidi, pengurusi bagi Masjid Sungai Tiram, Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli jawatan kuasa masjid, ibu ayah, para guru, para asatizah, para santri, para hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dapat sama-sama kita berkumpul untuk meneruskan bacaan kitab Mursyiduz Zuwar ila Ziyaratil Akhyar. Dan pada bulan yang lalu kita telah selesai bacaan muqaddimahnya, dan hari ini kita mulakan dengan adab-adab berziarah, yakni menziarahi awliya yang masih hidup. Jadi adab ataupun akhlak untuk kita berziarah ini adalah sesuatu yang sangat dituntut bagi kita melaksanakan, bagi mendapatkan faedah di dalam ziarah tersebut. Karena menziarahi para ulama dan awliya, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah wafat, ini adalah merupakan salah satu daripada sunnahnya para salafus salih yang terdahulu. Dan sayugia bagi kita untuk beradab ketika mana menziarahi ahlullah, yakni kelompok golongan ahlinya Allah Subhanahu wa taala, bagi mendapatkan faedah. Yang paling besar faedah ketika mana kita berakhlak dan beradab dengan para salihin, seperti yang disebutkan oleh Sayyidi Al-Imam Al-Kurdi, Mahmud Kurdi rahimahullahu taala dalam hikmahnya yang ke-9. Kata beliau, al-adabu ma'al khalqi raji'un ila al-haqqi. Al-adabu ma'al khalqi raji'un ila al-haqq, yaitu beradab dengan seluruh makhluk itu, khususnya dengan para masyayikh, dengan para guru, dengan para ulama, dengan para ahlullah, raji'un ilal haq, yaitu kembali semula adab tadi sebenarnya adalah kerana kita beradab dengan Allah. Seorang yang beradab dengan ahlullah, hakikatnya adalah dia beradab dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu disebutkan oleh Al-Imam Mahmud Kurdi rahimahullah, yang merupakan guru kepada Sayyidi Syekhul Islam Al-Imam Abdullah Syarqawi radhiyallahu ta'ala anhu, Syekh Jami' Al-Azhar Al-Sharif. Kata Syekh Abdullah Al-Syarqawi, qad sami'tu minal muallif, yaitu aku telah mendengar daripada Al-Imam Mahmud Kurdi rahimahullah, beliau menyebutkan annal qawma innama amarul muridina bil adabi ma'al masyayikh tawassulan ilal adabi ma'allahi ta'ala. Sesungguhnya al-qawm, yakni para golongan sufi, mengarahkan para murid mereka untuk beradab dengan para guru, dengan masyayikh, tawassulan ilal adabi ma'allah, adalah untuk dikira sebagai tawassul untuk beradab dengan Allah Subhanahu wa taala. Iaitu salah satu bentuk pendekatan diri bagi beradab dengan Allah. Jadi beradab dengan para masyayikh, beradab dengan para guru, para alim ulama dan para sufi, atau dengan para fuqara, atau dengan bahasa lain dengan para murabbi, itu adalah hakikatnya mendekatkan diri kepada adab kepada Allah. Kenapa? Li'anna al-murida idza ta'addaba ma'a syaikhih, ini kerana jika seorang murid itu beradab dengan gurunya, sara zalika 'adatan lahu, maka ini akan menjadi adab bagi murid tersebut. Fayata'addabu ma'a sairil khalqi, maka dia akan beradab dengan seluruh makhluk.
Jadi kesilapan besar ketika seorang murid hanya beradab dengan gurunya tetapi tidak dijadikan itu sebagai amal kehidupannya dengan masyarakat umum. Seperti mana dia beradab dengan gurunya, yang diperlukan ketika tersebut adalah dilaksanakan dan diamalkan adab tadi bersama dengan masyarakat umumnya. Sairil khalq, bukan dengan manusia sahaja, juga dengan binatang, juga dengan tumbuh-tumbuhan, dengan apa sahaja makhluk Allah Subhanahu wa taala yang berada di muka bumi Allah taala, yang berada di langit dan seumpamanya, maka dia beradab dengan seluruhnya. Summa yajurruhu zalika ila al-adabi ma'allahi ta'ala, dan ini akan membawa dia kepada adab kepada Allah. Li'annahu al-haqiqu bihi, ini karena Allah yang berhak lebih lagi untuk kita beradab dengannya. Wa huwa hadirun ma'ahu fi kulli halin wa zamanin wa makanin, karena Allah Subhanahu wa taala berada dengan kita pada setiap hal, pada setiap masa dan setiap tempat. Yang bertempat itu kita, nah bukan Allah. Allah tidak bertempat, Allah tidak bermasa. Ini maksudkan di sini Allah bersama dengan orang tersebut, dengan hamba tersebut dalam apa jua hal keadaannya. Jadi kalau kita beradab dengan makhluk Allah taala, seorang yang beradab dengan Allah, khususnya dengan makhluk Allah taala yang lain, nah, seperti dia beradab dengan gurunya, contoh, dia tidak akan melakukan perkara yang dilarang oleh gurunya. Nah, jadi ketika mana dia beradab dengan perkara tersebut, melakukan dia dengan adab, maka ini akan membawa kepada adabnya dengan sairil khalq, dengan makhluk-makhluk yang lain, khususnya contoh seperti para malaikat Allah yang berada dekat dengan dia. Jadi dia akan berjaga diri dia daripada melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Kenapa? Karena melihat ada malaikat yang akan memerhatikan dan mencatat segala amal yang telah dia lakukan. Ketika dia beradab dengan malaikat, maka itu akan membawa kepada beradab dia dengan Allah. Dan li'annahu haqiqun bihi, karena Allah yang lebih berhak untuk seorang tadi beradab. Ketika mana tidak ada sesuatu pun yang melihatnya, termasuk makhluk-makhluk yang lain, Allah sentiasa memandang kepadanya, maka dia akan sampai kepada maqam al-ihsan maknanya. Jadi hamba yang beradab, dia akan sampai kepada maqamul ihsan, an ta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Hakikatnya hadirin yang dirahmati Allah, ibu ayah semua, kita mengaji berkenaan dengan adab ni adalah untuk menyampaikan kita kepada haqiqatul ihsan. Nah, haqiqah ihsan itu sendiri, iaitu apa dia? An ta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Yani kamu beribadah kepada Allah seakan-akan Allah melihatmu. Fa illam takun tarahu, kalau kamu tidak melihat Allah, fa innahu yaraka, maka dia melihat kamu. Jadi ada dua maqam di situ, maqamul musyahadah dengan maqamul muraqabah. Ini sentiasa merasakan Allah memerhatikan dia, maka dia akan berjaga dan beradab ketika tersebut daripada dirinya dilihat oleh Allah dalam keadaan yang dilarang oleh Allah dan dimurkai oleh Allah. Dan kemudian yang kedua, kalau dia tidak sampai kepada maqam musyahadah, dia memandang dan melihat Allah melihatnya. Kalau tidak sampai maqam tersebut, seperti yang berlaku kepada para awliya dan para anbiya alaihi wassalatu wassalam, maka mereka mengambil maqam muraqabah, iaitu merasakan bahawa Allah sentiasa melihatnya pada ketika itu. Jadi beradab di sini bukan kita hanya beradab dengan para ulama dan para awliya Allah Ta'ala. Hakikatnya itu akan membawa kepada beradab dengan Rabbul Jalil. Berapa ramai orang yang kalau tidak mengetahui tentang hakikat tersebut, maka mereka hanya akan beradab ketika bertemu dengan para wali. Yang buat dengan wali, khususnya kalau wali tadi pula boleh tahu tentang apa yang ada dalam hati dia. Contoh, kalau dia pergi je tengok wali itu sebut, tengok apa yang duduk dalam hati dia waktu itu keluar daripada mulut wali tadi. Dia mula bimbang waktu itu nak pergi jumpa. Dia kata, "Hai, sayau saya nak pergi jumpa, takut keluar habis." Yang dengan Allah Subhanahu wa taala, setiap hari dia buat dosa depan tu, tak ada sikit pun dia rasa malu dengan Allah Taala. Sebab tu orang yang selalu pergi jumpa dengan awliya yang sedemikian, tamam, hakikatnya dia kena lebih malu lagi dengan Allah. Li'annahu haqiqun bihi. Karena Allah lebih berhak untuk kamu malu. Nah, kalau kamu malu dengan makhluknya Allah Ta'ala, dengan Allah lebih patut kamu malu. Maksudnya begitu. Jadi ini adab ni akan mendapatkan dengan hasil tersebut. Jadi orang yang selalu berziarah dengan orang saleh, dia akan mendapatkan adab tersebut insya-Allah. Hasil tu dia akan dapatkan. Tak banyak, sikit akan dapat juga.
Jadi ni kita tak syarah panjang lebar tentang adab. Ada berapa jenis adab. Ada dipanggil adabus syariah, ada dipanggil adabus syariah, lepas tu adabul khidmah, kemudian ada adabul haq, diddul batil, kemudian ada yang keempat adabul haqiqah dipanggil. 4 jenis adab. Jadi apa ni, tak apa, nanti ada rezeki masa kita syarahkan benda tersebut, insya-Allah satu masa nanti. Kemudian saya sebut di sini menziarahi awliya yang masih hidup. Muka surat 77 bagi tulisan Jawi, muka surat yang ketiga bagi muka surat yang bahagian Rumi. Kalau tulisan bahagian Rumi, muka surat 3. Kalau Jawi, muka surat 77. Sayugianya bagi seseorang yang berazam menziarahi para salihin, sama ada yang masih hidup atau yang telah wafat, agar beradab dengan adab sopan dan tata susila berziarah. Saya dahulukan dalam kitab ini menziarahi awliya yang masih hidup. Jadi kenapa didahulukan yang masih hidup? Karena beradab dengan yang masih hidup itu kadang lebih perlu dijaga. Karena kita melihat ekspresi muka orang tadi. Dan kita boleh melihat sama ada kita diterima ziarah kita ataupun ditolak ziarah kita dengan bermuamalah dengan orang yang hidup tadi depan mata kita. Faham? Beza dengan orang yang telah wafat. Yang mereka hidup di sisi Allah Ta'ala, tapi kita ni terhijab daripada melihat mereka hidup. Mereka hidup di sisi Allah, cuma kita terhijab. Jadi yang tu saya kebelakangkan sedikit. Dan itu sepatutnya ya lebih. Kadang-kadang ada orang pergi ke makam para wali, dia tidak beradab pada ketika tersebut seperti mana beradab ketika dengan orang yang masih hidup. Ada juga orang terbalik. Ketika ke makam para wali, dia jaga sungguh adab dia, tapi dengan para guru ketika masih hidup pula, dia tak jaga pula adab. Jadi ada pro kon, dan ada juga orang yang terbalik pada adab. Jadi kita gabung dua-dua sekali. Kalau beradab dengan para wali Allah Ta'ala, dengan para salihin, maka kita kena beradab dengan mereka ketika mereka masih hidup dan setelah mereka wafat. Itu nanti kita akan tengok satu persatu. Jika melawat orang saleh yang masih hidup, hendaklah seseorang tersebut beramal dengan adab-adab berikut. Telah berkata Al-Arif Billah Sayyidi Ahmad Zarruq rahimahullahu ta'ala, yang wafat pada tahun 899 Hijriyah, di dalam Syarhul Mabahis Al-Asliyah, dalam syarahan beliau bagi kitab Mabahis Asliyah, di antara adab menziarahi serta masuk bertemu dengan para masyayikh atau fuqara yang masih hidup adalah dengan meninggalkan segala ilmunya. Jadi ini antara adab kita kalau ziarah dengan para masyayikh. Saya pernah sebut sebelum ni, masyayikh ini jamak kepada masyiaqah. Masyayikh ataupun taklah, minta maaf, masyayikh jamak lain bagi masyayikh juga masyiaqah. Masyiaqah pun boleh juga. Minta maaf. Jadi masyayikh jamak dia dengan ya belakangnya, masyayikh. Jangan baca dengan masyayikh. Sebagian orang membaca pada masyayikh dengan gelarnya masyayikh. Tak, yang tepatnya masyayikh. Maulana Syekh Abdul Fattah Abu Quddah rahimahullahu ta'ala, syaikhul masyayikhina, pernah kata beliau, saya pergi ke India. Kata, zahabtu ilal Hind liaqulu li ulama'il Hind, atau liaqula li ulama'il Hind la tahmizul masyayikh, kata dia. Saya pergi berziarah ke India untuk saya maklumkan kepada para masyayikh di India agar mereka tidak menghamzahkan masyayikh. Sebab biasanya ulama-ulama daripada India dalam kitab mereka, kalau kita perasan, dia akan baca masyayikh. Tak, yang tepatnya masyayikh. Ya, masyayikh, tak apa. Baik. Jadi dengan para masyayikh atau fuqara. Ini fuqara. Fuqara yang dimaksudkan di sini siapa? Fuqara jamak kepada fakir. Jadi fakir yang dimaksudkan sini adalah al-fakir ilallah. Bukan fakir di sini dengan makna fakir al-mal. Bukan kerana harta tidak ada. Fakir di sini fakir ilallah. Maksudnya orang yang fakir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksudkan kita di sini adalah para sufi.
Itu kata ulama, kenapa kita disuruh untuk bermuamalah dan juga bermukhalatah, bercampur dengan orang-orang yang fuqara ini, dengan para sufi. Karena disebutkan oleh Sayyidi Syekh Mahmud Kurdi rahimahullah, al-mukhalatatu ma'al aghniyai turithu at-tama'u. Minta maaf. Al-mukhalatatu ma'al aghniyai turithu at-tama'a. Mukhalatah dengan aghniya, bercampur gaul dengan orang yang kaya, akan mewarisi sifat tamak. Maksudnya apa dia? Maknanya dengan bercampur dengan orang-orang yang kaya, ini akan mewarisi kita menginginkan apa yang ada dalam poketnya orang-orang kaya. Maka bila teringin dengan apa yang ada dalam poket orang kaya, maka orang ni dia akan main dengan tamak. Bila dia tamak, apa yang dia akan buat? Dia akan mula melakukan perkara-perkara yang menjijikkan. Dia sanggup untuk menghina diri dia sendiri semata-mata untuk mendapatkan apa yang dia inginkan daripada harta dunia. Karena itu Al-Imam Ad-Darani radhiyallahu taala anhu pernah disebut oleh beliau, "Lau qila lit-tama'", kalaulah ditanya kepada tamak, "Man abuka?", kalau tamak tu boleh bercakap. Sifat tamak tu, kalau dia boleh bercakap, orang tanya ke dia, "Man abuka?", siapa bapa kamu wahai tamak? Maka dia akan kata, "Asyakku fil maqdur", yakni syak dengan yang ditakdirkan oleh Allah. Faham? Karena kenapa kita suka tamak? Karena kita syak dengan benda yang telah ditakdirkan kepada kita. Sebab tu kita jadi tamak. Kita nak lebih daripada apa yang telah ditakdirkan oleh Allah. Karena kita syak dengan apa yang telah ditakdirkan. Kalau duit kita ada 3,000, tamam. Orang yang tamak dia tak cukup 3,000. Tu hak yang maqam 3,000 lah. Hak maqam 3 juta, 30 juta lain pula. Maqam 3 bilion lain pula. Dia akan ada tamak lagi pula lebih daripada 3 bilion. Maka kenapa dia jadi macam tu? Karena syak, asyakku fil maqdur. Karena dia syak dengan yang telah ditakdirkan oleh Allah. Kalau orang yang qanaah, yang tidak tamak, maka dia cukup dengan apa yang ada. Yang ada di tangan dia ketika itu, yang masuk dalam mulutnya dan dia boleh makan dan dia kenyang dengan sebab perkara tadi, maka itu telah ditakdirkan oleh Allah. Kalau lebih daripada itu. Okay? Kemudian ditanya lagi, "Walau qila man mahirfatuk?", kalau ditanya pula kepada tamak, "Apa kerjaan kamu wahai tamak? Pekerjaan kamu apa dia?" Maka kata tamak kalau boleh bercakap dia akan sebut, laqala kasbuz zul, mencari kerendahan, kehinaan. Walau qila, kalau ditanya lagi, ma ghayatuk, apa penghujung wahai tamak? Maka tamak akan jawab, al-hirman. Laqala al-hirman. Hirman maknanya apa dia? Diharamkan daripada mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Itu dia. Sebab tu apa dia ilaj ataupun ubat bagi untuk membuang syajaratut tamak. Nah, untuk membuang sifat tamak dalam diri kita adalah dengan membuang al-ya's mimma fi aidin nas, iaitu dengan cara kita meletakkan putus asa kepada apa yang ada di tangan manusia, tak berharap dengan apa yang ada di tangan manusia. Itulah ubat kepada tamak. Ubat penyakit tamak ni kita kena rasa dalam hati kita, tak perlu lagi dengan apa yang ada di tangan manusia, tidak mengharapkan dengan perkara tersebut. Dan wa hukmuhu bi anna kullama qaddara la budda an yudrikahu wa annahu la yanaluhu syai'un ghaira ma qusima lah. Dan dia tidak meletakkan dengan hukum bahawa setiap yang telah ditakdirkan olehnya la budda an yudrikahu, dia mesti dapat benda yang telah ditakdirkan. Benda yang ditakdir oleh Allah, yang itulah saya akan dapat. Yang tak ditakdirkan oleh Allah kepada saya, terseduk pulun lah, saya tak akan dapat benda tu. Jadi orang ni dia akan hilang tamak. Dengan tamak ni lah akan mai dengki. Dengan dengki ni lah akan mula mai musuh. Dan dia akan mai dengan sifat yang permulaan dia adalah dengan marah. Marah yang mula-mula sekali tu. Dan kemudian dia geram, dia jadi tak suka dengan orang, dan akhirnya dia akan buat benda-benda yang tak elok, seperti mana yang berlaku kepada masyarakat kita bila mana dia datang tamak dia yang luar biasa, dia sanggup buat apa sahaja yang boleh untuk memenuhi nafsu yang ada dalam diri dia. Atau orang yang ada sifat tamak ni, dalam diri dia masih ada nafsu ammarah bisu.
Kalau ada dalam jiwa kita sifat tamak tu lagi, maksudnya tengok dekat orang ada, kita rasa tak puas dengan apa yang ada kat kita. Maksud nafsu ammarah masih ada lagi waktu tu. Jadi kalau sebut macam ni, kata Syekh Mustafa Jayashi Al-Jiyasi dalam kitabnya Mengenal Diri dan Wali Allah, dia kata apa? Kalau sebut tentang sifat ni dalam tamak tu, kita rasa kalau tak cukup dengan apa yang ada, tengok kat tangan orang kita rasa nak kat kita. Kalau bergetar dalam hati kita sekarang, dengar saja ke tamak tu saja, ada perkataan tamak tu kita pun jadi macam ada kat ku maksudnya kita masih lagi dalam peringkat nafsu amarah bisu, masih ada lagi pada waktu tu. Tamam. Jadi kena perhati diri masing-masing. Baik. Dan siapa yang man tayaqqana hadha inqata'a anhu sawad at-tamaq. Siapa yang yakin dengan perkara tersebut, yakin dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala, dan dia tidak akan dapatkan benda yang tak ditentukan oleh Allah. Mana yang dapat kat kita, itulah ditentukan oleh Allah. Tak dapat kat kita, maksudnya bukan ditentukan oleh Allah. Faham tu terus? Kalau faham yang tu sungguh-sungguh, maka telah terputus daripadanya dengan hitamnya tamak. Zulmah at-tamak tadi ini telah terputus daripada hati kita. Maka kita akan rasa selamat, istaraha wastaraha minaz-zul lil khalqi. Maka dia akan terselamat dan rehat diri dia daripada menghina diri dia kepada makhluk. Wa 'asha 'azizan mutmainna. Dia akan rasa tenang, hidup dengan keadaan yang agung daripada mengharapkan kepada manusia. Faham? Jadi orang yang bila dia ada zul, dia tak kira apa dah. Dia sanggup buat apa saja. Dia sanggup buat apa saja. Sampai memalukan diri dia pun dia boleh buat. Faham? Contoh banyak. Cari diri kita lah untuk tengok ke orang. Contoh banyak. Tengok kat siapa? Tengok kat kita. Jangan tengok kat orang. Tengok kat orang, maksudnya masih lagi dia rasa hebat lah. Tak tasawuf lagi lah. Dia kalau kata, tengok kat orang tu. Tengok kat orang ni. Dia tak tengok kat dia. Tak jadi tu. Tak tengok kat kita. Tak mana sifat tamak kita yang kita ada tadi. Tamak ni pada beberapa tempat saja yang boleh jadi perkara yang terpuji. Tamak dengan ilmu. Yang tu yang terpuji. Kalau tamak dengan harta, tak ada apa. Baik. Sebab tu disebutkan dalam kisah Al-Imam Abu Osman Ad-Darani radhiyallahu anhu, diceritakan, kharajtu min Baghdad uridu al-mawsila fabainama ana asiru idh bid-dunya uridat alayya izzuha wajahuha fa'aradtu anha. Saya keluar daripada Baghdad menuju ke Mausil, nama negeri Baghdad, nak pergi ke Mausil. Sedang saya dalam perjalanan musafir tersebut, diperlihatkan kepada dunia, kepada saya ini, dengan keagungan, keindahannya, diperlihatkan dan dipajangkan kepada saya untuk saya mengambil dengan apa yang telah diberikan oleh Allah. Ini maksudnya dibuka kepadanya hijab pada waktu tersebut oleh Allah untuk dia mendapatkan seluruh keagungan dan kemuliaan dalam dunia. Maka kata beliau, a'radtu anha, saya berpaling daripada dunia tersebut. Fa'uridat alayya al-jannatu huraha wa qusuraha falam ahtafil biha. Maka dibuka pula hijab lagi, tengok syurga, nak tengok syurga terus. Saya diperlihatkan oleh Allah dengan hur, iaitu dengan bidadari-bidadarinya syurga dan istana-istana dalam syurga. Falam ahtafil biha, saya tak bergembira pun dengan perkara tersebut. Faqila li, tamam, maka dengan hatif. Hatif ni kalau Imam Abdul Wahab Sya'rani sebut dua. Sama ada yang pertama daripada malaikat Allah, atau yang kedua daripada Sayyidina Khadir alaihi salam. Nabi Allah Khidir alaihi salam. Khidir boleh, Khadir boleh, Khidr boleh. Boleh baca mana-mana, tak ada masalah. Semuanya betul. Tamam. Jadi dilihat atau didengar suara pada waktu tersebut, law waqafta ma'al ula hajabnaka 'anis tsaniyah. Suara tersebut kata, kalau kamu berhenti pada yang pertama, iaitu melihat dengan keagungan dunia, maka hajabnaka 'anis tsaniyah, kami akan hijab kamu daripada nikmat yang kedua, iaitu syurga. Walau waqafta ma'as tsaniyah, kalau kamu berhenti pula pada yang kedua, hajabnaka 'anna, maka kami akan hijab kamu daripada kami. Maksudnya hatif tadi, suara tersebut bercakap dengan tajallinya dengan kalam Allah Subhanahu wa taala. Jadi bercakap tadi dengan tajalli kepada kalam Allah Subhanahu wa taala. Maka kata hatif itu, faha nahnu lak
maka di sini kami untuk kamu wa qistuka minad daraini ya'tika, maka bahagian kamu untuk dua dunia ini, yaitu dunia dan juga akhirat, akan datang kepada kamu. Intah. Tamam? Tengok macam mana para awliya dulu mereka berpaling daripada dunia, hatta daripada syurga pun mereka berpaling, bukan mana sombong, tak, kerana mereka inginkan yang lebih daripada itu lagi. Apa dia? Rabbul Jannah, bukan Jannah. Dia benarkan Tuhan syurga, bukan syurga. Tamam? Nah, kerana itu adalah maksud wusul yang sebenar. Bukan wusul kepada syurga Allah Ta'ala, tapi wusul kepada Rabbil Jannah, Tuhan pemilik syurga tersebut. Baik. Jadi itu kalau kita berteman dengan orang-orang yang kaya, dia akan mewarisi tamak. Mewarisi tamak bukan kita tengok macam mana para masyaikh syarah. Dia tak syarah kata kita akan mewarisi tamak kerana orang kaya sifatnya tamak. Tak, sebab bukan semua orang kaya tamak. Ada orang kaya tapi dia tak tamak. Dia kaya dan dia wali. Boleh jadi. Tengok syekh syarah apa? Syekh syarah, muqalatatu ma'al aghniya turisu tama'a. Bercampur dengan orang kaya mewarisi sifat tamak, iaitu tamak kepada apa yang ada di tangan orang kaya. Kita tu yang tamak, bukan orang kaya tu tamak. Orang kaya tu rampok bukan kita. Tamam? Kemudian kata Syekh, wa ma'al fuqara'i turisul qunu'a, dan kalau bercampur dengan orang-orang fuqara, dengan para sufi, turisul qunu'a, maka dia akan mendapatkan qanaah. Nak dapat qanaah macam mana? Bercampur dengan para sufi, kita akan rasa qanaah. Cukup dengan apa yang ada. Lepas tu kena suhbah. Bersuhbah dengan guru yang mana dia bersifat dengan qanaah, kita pun akan qanaah. Tapi kalau bersuhbah dengan orang yang gilakan dunia, setiap minit yang dia sembang adalah berkait dengan dunia, dan juga apa yang dia inginkan daripada harta dunia dan apa yang dalam poket manusia, maka ketika tersebut kita juga akan mewarisi akhlak itu. Yang difikir pada waktu itu hanyalah bagaimana untuk dikayakan jasad jismani kita, tidak rohani kita. Kerana itu kalau kawan dengan orang kaya yang mewarisi, kita menyebabkan kita akan mewarisi tamak tadi pada diri kita kerana nak apa yang ada dalam poket mereka, maka ini orang yang masih tertutup dengan hijab badan kasar dia yang ada depan mata kita ni. Nah, betul, orang yang terhijab dengan badan kasar ni, badan kasar yang ada depan mata kita ni, ini bukan mahal kepada azab. Tamam? Mahal azab yang Allah Ta'ala akan bagi nanti, yang lebihnya adalah roh kita ni. Faham? Sebab tu kalau roh keluar daripada tubuh kita, orang yang jasad dia mati, kita pergi kerak, dia terkejut tak? Tanya, belum? Dia terkejut tak waktu tu? Dia mati. Roh dah keluar dah. Kita pergi kerak badan dia. Ada tak dia jadi terkejut? Menggeletak ataupun dia jadi menggelepar dengan sebab kerana sakit? Tak, sakit tak sakit. Habis, hilang. Macam tu je. Kenapa? Kerana roh dah tak ada dalam badan dia. Jadi kalau roh ada dalam badan dia, waktu tu dia bawakan rasa sakit, dia rasa kenyang, dia rasa seronok, dia rasa sedih, dia rasa apa semua. Semua tadi mahal dia di mana? Di roh. Nah, yang ulama sebut dengan istilah yang pelbagai, roh, qalbu, sir, sirru sir, dan sebagainya tu. Nah, dia panggil akhfa, khafi, dan dalam bahasa sufi disebutkan dalam kitab-kitab para ulama sufi. Kalau kawan dengan mereka, campur dengan para sufi, maka dia akan mewarisi al-qanu', iaitu mewarisi sifat qanaah. Wa ziyaratu al-qubur turisul khushu'a, menziarahi kubur pula akan mewarisi khusyuk. Ini tak mau syarah satu, panjang. Jadi itu. Baik, di antara adab menziarahi serta masuk bertemu dengan para masyayikh atau fuqara yang masih hidup adalah dengan meninggalkan segala ilmunya serta menyerahkan segala isyaratnya kepada para masyayikh tersebut. Kita azan dulu kan? Terus ya, terus. Baik. Jadi apa dia yang kita kena buat waktu kita ziarah para masyayikh, para ulama, para sufi, para awliya Allah Ta'ala? Yang pertama, adab sekali, tanggalkan ilmu kita. Pergi jumpa mereka dengan keadaan mengharapkan dengan apa yang ada pada ilmu dan petunjuknya mereka. Jangan duk buat pandai. Kalau pergi jumpa, itu bahasa kita. Jangan buat teror. Nak pergi jumpa tok gurunya buat teror. Buang dulu ilmu kita. Tak kat pintu pagar. Walaupun kita mungkin lebih alim daripada guru yang kita pergi lawat tadi. Hang alim lah berkandak tak mana pun. Ketika kamu bertemu dengan seorang
wali Allah Ta'ala buang sikap tersebut terlebih dahulu. Datang dalam keadaan yang tidak ada apa-apa. Karena layanannya akan berbeza. Ketika seorang yang datang dalam keadaan mengatakan bahawa dia reti, dan dia tahu, dan dia sama dengan guru yang dia pergi jumpa tadi, maka dia akan diharamkan daripada mendapatkan faedah. Misalnya macam apa? Cawan yang penuh dah dengan air, nak cukup lagi tuang ayak dalam dia, tak perlu tuang ayak lagi, dia akan melimpah. Tak itu. Kita kalau nak air yang baru, kena tuang dulu air dalam cawan hak lama ni, baru boleh tuang pula dengan air yang baru. Macam tu misalan ketika kita bertemu dengan para guru, para alim ulama. Begitu dengan cawan kosong, baru kita akan dipenuhkan dengan air hikmah pada waktu tersebut. Tapi kalau kita pi penuh dengan air, dan kita tak tahu air yang penuh dalam badan kita tadi ni, dalam cawan tadi ni, air tadi air yang betul-betul mutlak, atau air tadi air yang mutanajis, nah, yang tak ada faedah apa untuk kita, kena buang dulu air tadi. Barulah dipenuhi dengan air hikmah yang diberikan oleh Allah kepada awliya yang kita datang bertemu tadi. Baru kita akan dapat. Kalau lagi duk penuh air, maka yang dituang tadi, cawan kita kecil. Bahasa mudah kata, wadah kita kecil. Tuang air tak menjadikan air dalam ni sebagai air yang mutlak pada waktu tersebut. Dia akan bercampur dengan mutanajis yang ada dalam badan kita, menyebabkan terus akan berkampung dengan najis. Dan dia akan jadi makin sombong pada waktu tu. Betul tak ibu ayah semua? Hak tu kena buang dulu yang tu. Ramai di kalangan kita ketika bertemu dengan para wali Allah Ta'ala dan para ulama, mereka datang dengan cawan penuh. Dan cawan yang penuh tadi tidak lagi tentu dengan dalam cawan tadi adalah air mutlak. Boleh jadi dalam cawan tadi adalah air mutanajis, yang akhirnya menyebabkan tidak faedah apa ketika dituang air lagi dalam tu. Melainkan kena dituang dulu, buang dulu. Maka yang tu yang perlu dituang oleh siapa sebenarnya? Oleh guru yang murabbi, yang boleh nak menuangkan air tadi daripada murid yang kadang datang dalam keadaan buruk adabnya. Jadi kena buang dulu, serta menyerahkan segala isyaratnya kepada para masyayikh tersebut. Serahkan isyarat kita kepada para guru tersebut. Sebab tu kata Imam Abdul Wahab Sya'rani radhiyallahu anhu, antara adab yang kita lakukan ketika mana seorang tadi ingin melakukan apa kerja, Nabi SAW suruh untuk kita istiqarah. Betul? Tapi para ulama terdahulu, istiqarah mereka diserahkan kepada guru mereka. Untuk guru mereka yang istiqarah. Kenapa? Karena murid tadi dia akan anggap diri dia masih lagi penuh dengan kekotoran, maka dia kata dia tidak mampu untuk melakukan perkara tersebut, maka diserahkan kepada gurunya. Dengan husnuzan, wadah gurunya lebih besar, dan dia akan mendapat petunjuk lebih cepat daripada apa yang dia pandang pada waktu itu. Karena husnuzan tersebut. Tamam? Ada dalam Lawaqih Anwar Khudusiyah fi Uhudil Muhammadiyah, baca dalam kitab tu, kita akan tengok macam mana Al-Imam Sidi Abdul Wahab Sya'rani mensyarahkan tentang masalah tersebut. Janganlah sesekali dia mendakwa bahawa dirinya berilmu, serta tidak memandang bahawa dirinya itu termasuk orang-orang yang berilmu ketika bersama dengan para masyayikh tersebut. Ni adab seterusnya apa dia? Jangan kita dok rasa kita reti, dan jangan pandang kata kita reti. Tu pun satu juga. Tadi apa ni, dakwa reti. Yang kedua ni duk rasa-rasa macam reti. Dan ataupun dia termasuk dalam orang-orang reti. Tahu kata dia ada ilmu sikit ke, orang gelar dengan sekian-sekian ke, ketika datang bertemu dengan para murabbi, para masyayikh, maka ketika tersebut perlu kita membuang segala perasaan tadi. Kena buang dulu yang tu, baru akan dipenuhkan. Bahkan hendaklah dia menganggap bahawa ilmu para masyayikh dan fuqara itu lebih sempurna daripada ilmunya. Kena anggap macam tu. Ini adab kita. Kita tak akan pergi jumpa seorang doktor kalau kita rasa kita pun doktor. Itu. Nak pergi jumpa doktor buat apa? Kita kata saya pun pandai berubat. Pergi jumpa dia buat apa? Melainkan kita kena tahu kata kita ada benda yang kita tak arti. Nak kena pergi tanya dekat doktor tu. Baru ketika dia bagi nasihat, kita akan terima. Betul tak? Tapi kalau kita rasa saya pun doktor, pakar juga, pergi jumpa dia buat apa? Dia tak akan jumpa apa tu. Sebab tu kata Imam Abdul Wahab Sya'rani, ada di kalangan para ulama yang tidak sampai mereka kepada maqam awliya disebabkan kerana sikap sedemikian. Bila Sidi Abdul Wahab kata, ada alim datang di tempat ni, kenapa kamu tak datang? Kenapa tak pergi jumpa dia? Kata alim tadi, kalau saya tahu ada orang yang lebih alim daripada saya,
Saya akan pergi khidmat, susun kasut dia pun cukup dah. Oh, kemah. Sidi Abdul Wahab kata apa? Sampai macam tu jawab. Kalau ada saya tahu orang lebih alim pada saya akan pergi susun kasut dia. Saya akan khidmat bawa kasut dia. Tapi alhamdulillah, tak ada yang lebih alim pada saya. Oh, kemah. Sidi Abdul Wahab kata, ini sebab orang macam ni tidak irtiqa, naik sampai bila-bila. Yang naik orang yang tawaduk. Man tawadu'a rafa'ahu Allah. Siapa yang tawaduk, Allah akan angkat dia. Tak rugi seduit pun orang tawaduk. Apa? Kita kalau letak ilmu kita di luar daripada rumah para guru dengan bahasa tawaduk maknanya. Jadi kita nak buang macam mana ilmu nak? Ilmu ni kan sifatnya makna. Benda makna. Benda makna, benda wujud. Lepas tu kalau kita mengaji sifat maknawi, sifat ma'ani kan? Sifat ma'ani apa dia? Wujudiyah. Sifatnya wujudi. Yani lau kushifa 'anna al-hijab la ra'aynahu. Kalau dibuka hijab kita akan tengok. Seperti mana sifat maknawi bagi Allah Subhanahu wa taala, sifat ilmu bagi makhluk juga adalah maknawi. Sifatnya wujudi. Tamam? Sebab tu benda yang wujudi macam tu, sebahagian ulama boleh tarik ilmu tadi daripada kita. Sebahagian awliya boleh pegang ilmu tu tak bagi dah kepada kita. Seperti yang berlaku, seperti mana saya pernah cerita dulu, ada kisah seorang wali Allah Ta'ala yang ketika mana dia berkhidmat dengan gurunya puluhan tahun, kemudian dia mendapatkan maqam yang tinggi dengan karamah yang Allah Ta'ala zahir daripada tangannya yang luar biasa. Akhirnya dia tinggal guru dia ada murid-murid dia sendiri, dan kemudian dia tak sambung sanad dia dengan guru dia yang dia mengaji itu. Dia pergi sambung terus dengan guru kepada guru dia. Oh, kemah. Tak sebut dah guru dia, sebut terus guru kepada guru dia. Sebab guru kepada guru dia masih lagi wujud pada waktu, masih hidup. Satu hari guru dia lalu dekat zawiyah dia atas bukit. Guru dia lalu di bahagian bawah dan singgah di masjid di bahagian bawah bukit. Bila singgah di bawah masjid bahagian bawah bukit tadi, maka dijemput anak murid tadi untuk datang temu dengan tok guru. Dia kata, kami tak mau naik, dia kena turun jumpa kami. Dia tak mau turun, takabur. Dah mula dah rasa tak, saya lebih sama aja martabat. Sebab apa? Sebab guru yang saya ambil juga guru dia. Jadi kami ni macam sepengajian. Oh, mah. Nah, tapi dia hantar makanan untuk dijamu kepada guru dia di bawah tu. Hantar makanan. Dan bila sampai makanan dekat guru dia tadi di bahagian bawah ni, apa kata guru tersebut? Kata beliau, bangun semua. Dia kata anak murid dia, pakat bangun semua. Sebab daripada dalam perjalanan pergi kepada Sidi Abdul Salam Mashish. Nah, jadi dalam perjalanan tu dia kata, kita bangun, kita tak akan makan makanan dia. Kita tak akan makan makanan yang dijamu oleh fulan ni. Kami datang pada hari ini adalah untuk mengambil kembali amanah yang telah kami tinggalkan kepada dia. Sebut saja yang tu. Disebutkan kata, keluar daripada mulutnya pada waktu tersebut, ilmu pada waktu tu hilang dan jadi bodoh sampai mati. Habis. Waktu tu juga, nah diceritakan, keluar ilmu daripada diri dia. Karena guru tadi kata apa? Kami datang nak ambil balik amanah yang kami tinggalkan. Maksudnya dia ambil balik ilmu yang dia bagi kepada murid tadi. Bagi pinjam saja. Bagi pinjam tadi, tengok nak ada di dalam mana, rupanya jadi sombong. Jadi takabur. Diambil balik, jadi bodoh sampai mati. Dan cerita ni masyhur dan ma'ruf. Dalam kisah yang saya pernah ceritakan, dalam tu ada dalam Facebook ni pernah diceritakan oleh seorang ulama daripada Maghribi. Nah, dalam satu tulisan beliau. Dan kisah ni berlaku di Maghrib. Nah, di Maghrib. Baik. Lepas tu kena jaga sungguh adab kita ketika melawat dengan orang-orang yang soleh. Ini kerana dia memerlukan kepada tunjuk ajar dan ilmu mereka, ilmu para guru tersebut. Adab ini perlu dilaksanakan walaupun secara zahirnya dia lebih berilmu daripada orang soleh yang diziarahinya. Dia kena beramal dengan adab ni walaupun pada zahirnya dia lebih alim daripada orang tadi. Ini kerana yang dinilai pada ketika itu adalah hakikah, bukan secara zahirnya. Yang dinilai pada hakikahnya, bukan pada zahir. Al-Imam Zarruq rahimahullahu ta'ala juga mengatakan bahawa di antara perkara yang sangat ajaib yang aku dapati daripada sebahagian orang bahawa mereka menziarahi ahlul kamal, yakni para ulama sufi, para wali, dengan tujuan untuk mengambil manfaat daripada mereka. Ini kata Sidi Zarruq, aku heran. Ada orang pergi ziarah orang soleh, para wali Allah Ta'ala,
Ahlul kamal. Maksud ahlul kamal di sini orang yang telah mencapai kepada maqam kamilah atau disebut dengan insanul kamil. Nah, dalam bahasa para ulama sufi. Dengan tujuan untuk mengambil manfaat daripada mereka. Nak ambil manfaat ilmu, petunjuk. Namun sebaliknya dia pula yang memanjangkan perbicaraan dalam ilmu hakikah di depan para ahli hakikah tersebut. Berjumpa dengan para wali, dia pula nak tunjuk kata dia wali juga waktu tu. Nah, dia pun sembang panjang cerita bab ilmu hakikat, maratib nafs. Nah, nafsu ada 7 bahagian, nak kena lalu kena cerita macam dia seorang jarti, orang lain semua tak arti. Cerita pula depan wali tu. Patutnya pergi datang depan tu para guru, para ulama tadi ni duduk diam je sebenarnya. Dengar saja isyarat apa dia nak bagi. Dengar saja nasihat apa dia nak bagi. Faham? Mereka menyangka dengan mengucapkan sedemikian akan menambahkan kecintaan para ahli hakikah tersebut kepada mereka. Dia sangka kalau dia bercakap macam tu, orang ahli wali tadi akan kasih kat dia. Kata, "Woi, wali juga dah ni, no." Gitu. Nah. Dia ingat kata dia boleh dapatkan kecintaan dengan sebab cakap banyak tu. Kata Imam Zarruq, saya tidak pasti. Adakah perbuatan tersebut dilakukan kerana menyangka bahawa para ulama tersebut tidak tahu? Satu. Kenapa dia buat macam tu, cakap banyak tu? Yang pertama mungkin kerana dia anggap mereka tu tak tahu apa yang dia ketahui. Atau yang kedua, tujuannya untuk mendapatkan kecintaan para ulama tersebut. Dua. Atau yang ketiga, semata-mata menghampirkan kepada para ahli hakikah tersebut bahawa dia, atau mempamerkan kepada para ahli hakikah tersebut bahawa dia juga punya zauq dan kefahaman. Tiga-tiga tu semua buruk. Pertama nak abang kata dia erti, hak mereka tak tahu. Kalau dia pergi cerita tu, kira wali ni tak tahu ni, dia yang tahu. Tu satu. Hak tu paling buruk sekali tu. Yang kedua, kerana nak bagi dapat kecintaan, ringan sikit. Dia cerita macam tu dengan harapan wali nanti akan kasih kepada dia. Kenapa? Kerana dia ni ada pengetahuan tentang ilmu ni. Dia ingat ilmu tu ilmu bercakap. Dia ingat ilmu tadi ilmu perbicaraan, menyusun kalimah sahaja untuk faham tentang masalah tadi. Dan yang ketiga, masalah ketiga, dia mempamerkan kelebihan tadi untuk menunjukkan kata dia pun ada zauq juga. Nah, Rasulullah nak maklum kata bukan kamu saja wahai wali mempunyai zauq, perasaan dan juga kefahaman. Saya juga ada. Kemah. Maka kata Imam Zarruq, kesemua ini adalah kebodohan, kejahilan. Semua ni bodoh. Kalau buat macam ni maksudnya kamu jahil. Kamu tak erti lagi. Kamu tidak ada sikap tawaduk ketika bertemu dengan para salihin dan para awliya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah taala melindungi kita daripada bersikap sedemikian. Tamam. Tak perlu cakap banyak ketika mana kita bertemu dengan para ahlullah. Tamam? Karena itu menzahirkan kita punya kelemahan. Kita akan membuka pekung kita pada waktu itu. Dan kita akan menzahirkan dengan kita punya kekurangan pada waktu itu. Jadi, lebih baik diam. Lebih baik diam, dengar saja dengan apa yang akan dinasihati oleh para awliya tersebut. Ini kita bertamu. Maka beradab dengan tuan rumah. Beradab dengan tuan rumah pada ketika tersebut, kerana itu lebih aula untuk kita lakukan. Al-Imam Abdullah Al-Khayyat Ibnu Muhammad Al-Harushi rahimahullah wafat pada tahun 1175 Hijriah. Tuan hadirin yang dirahmati Allah, ni kitab ni sebenarnya adab-adab macam ni kalau dibaca, ni dibaca kepada orang yang beriktikad dengan kebaikan dan juga dengan kemuliaan para wali Allah Ta'ala. Orang yang tidak ada i'tiqad, dia dengar macam ni, dia rasa macam janggal. Kenapa nak kena sampai terang tu? Sebab apa? Sebab dia tidak lalui lagi proses untuk mempelajari adab. Sebab apa saya baca kitab ni kemudian setelah baca dah kitab Fathul Muta'ali. Kita dah baca dah adab secara zahir yang kita perlu lakukan dengan para guru kita. Ni masuk pula adabul batin. Adab batin pula dengan para guru. Nak kena jaga juga. Bukan sakat kena jalan depan tok guru, kena jaga macam mana. Bukan sakat bercakap dengan guru, kena rendahkan suara. Tapi batin tidak dijaga. Yang kita bincang di sini batinnya. Bukan zahirnya semata-mata. Karena ada murid yang berdiam ataupun menyembunyikan ataupun mengurangkan suaranya di depan guru. Tapi dalam hatinya, juhuri. Jahuri maksudnya. Juhuri, orang Johor pula kan. Jahuri. Jahuri apa dia? Ni tinggi suaranya dalam hati. Nak menunjukkan kata dia juga ahli dalam perkara tersebut.
Tak mau yang macam tu. Kita nak dua-dua dalam keadaan yang merendahkan diri. Tidak takabur di dalam dan di luar. Ini dekat depan guru, tawaduk. Dalam hati sebenarnya takabur lagi. Sebab masih lagi ada ingkar. Masih lagi ada sikap untuk mempersoalkan. Dan seumpamanya. Bukan tidak dilarang untuk kita untuk bertanya. Yang kita kata tadi mempersoalkan. Bukan menyoal. Menyoal dengan mempersoal. Itu lain. Faham gelok bahasa. Nah, yang dilarang adalah mempersoalkan. Mempersoalkan maksudnya seperti menidakkan perkara tersebut. Pergi mempersoalkan. Kalau menyoal, ya itu untuk tanya kenapa hikmah dia berlaku macam tu. Untuk tanya tak ada masalah. Dan itu disuruh dalam syarak. Dan syarak tidak menghalang untuk kita tanya. Nah, tapi ada adab soal, adab untuk bertanya pun disusun juga oleh para ulama. Banyak adab sebenarnya. Lepas tu kata Imam Abdul Rahman ibnu Qasim radhiyallahu anhu, saya belajar adab dengan Imam Malik 18 tahun. Kalaulah saya boleh untuk cukupkan 20 tahun, tambah 2 tahun lagi. Dia kata 2 tahun mengaji, 18 tahun mengaji adab. Tengok adab saja. Tengok adab macam mana Imam Malik bermuamalah dengan ilmu dan ahlinya dan seluruh alat-alat ilmu. 18 tahun. 2 tahun saja dia kata saya mengaji. Alangkah baiknya kalau 2 tahun tu pun masuk sekali dalam pengajian adab. Jadi 20 tahun mengaji adab. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu disebutkan oleh Mus'ab. Sayyidina Al-Imam Mus'ab radhiyallahu anhu kata beliau, saya melihat Imam Syafi'i adalah orang yang paling alim dengan ayyamin nas. Dengan tarikh manusia. Dan beliau mempelajari dan mengajarkan adab kepada manusia selama 20 tahun. Imam Syafi'i mengajar adab saja 20 tahun. Untuk umat. Umat kita lah dah jauh daripada adab. Sebab tu suka templak dengan para ulama dan awliya Allah subhanahu wa ta'ala. Tengok benda yang dia tak pernah dengar, dia kata hak tu benda tak ada. Tengok sikit benda pelik, hak dia rasa pelik, dia terus maki dan juga tanpa dia letakkan dengan mi'yar ataupun dengan penanda aras ilmu yang sepatutnya. Dia komplain dulu sebelum dia reti. Ini masalah orang kita. Baik. Kata Imam Abdullah Khayyat Ibnu Muhammad Al-Harushi rahimahullah, wafat pada tahun 1175 Hijriah, memberikan kesimpulan bahawa menziarahi para masyayikh itu diperlukan padanya 3 perkara. 3 benda yang kita kenal kalau lawat orang-orang alim. Lawat para awliya Allah Ta'ala. Yang pertama, merendahkan serta menghina dirinya sehingga dia memandang bahawa tiada kelayakan baginya untuk berbicara. Itu dulu. Jadi kalau orang rasa diri macam ni, dia tak akan cakap banyak. Dia akan lebih banyak berdiam diri. Menjawab ketika disoal sahaja. Ataupun ketika diberi peluang untuk bertanya, barulah dia akan bertanya. Faham? Itu yang satu. Yang kedua, bersiap untuk menerima sepenuhnya serta memberikan sepenuh perhatian dan pendengarannya tanpa dia meminta sesuatu daripada wali tersebut. Siapkan telinga untuk mendengar, menjadi pendengar yang terbaik, dan kemudian untuk mengamalkan dengan apa yang telah dia dengar tersebut. Ramai orang ramai jumpa dengan para guru, para ulama minta nasihat dan semuanya, bila dibagi panduan, dia kata ramai duk bagi hari ni. Itu tak jadi apa. 300 orang dah jumpa, bagi panduan 300 orang dia abaikan. Balik tak buat juga. Jadi macam mana nak dapat hasilnya? Tak dapat hasil, dia buat baru 3 kali. Contohnya, pergi kat Tok Guru kata banyakkan selawat. Kalau ada orang berjumpa dengan para ulama, berjumpa dia bagi nasihat. Bagi nasihat aja, dia dengar kat telinga dia, balik tak buat pun dengan apa yang dia nasihati tadi. Tak selesai juga masalah tadi. Kemudian dia akan kata tak selesai pun, tak edit pun, tak edit apa-apa hang tak buat. Tengok para sahabat Nabi ketika mana datang bertemu dengan Nabi. Ada seorang sahabat, anaknya dicolek dalam peperangan. Colek. Tangkap oleh tentera musuh. Kemudian dia pergi jumpa dengan Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, anak saya ditawan dalam peperangan. Nak buat macam mana ya Rasulullah? Nabi kata, banyakkan baca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Banyak baca yang tu. Dia tak kata apa. Tak ada pergi kepada Nabi kata, takkan hak tu je. Koklah nak suruh Nabi hantar tentera elit kan? Nabi kata apa, sabar tak? Jadi kami hantar tentera-tentera elit. Sayyidina Umar, Sayyidina Ali,
Hantar lagi siapa dia? Sayyidina Miqdad. Lagi beberapa orang lagi awliya-awliya di kalangan sahabat ni, hantar depa hak tentera-tentera elit yang hebat-hebat ni. Nah Huzaifah ke? Nanti insya-Allah bawa balik. Baru tenang sikit dah. Tak, Nabi kata balik baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Buat itu. Dia tak kata apa. Sampai di rumah isteri dia tanya, Rasulullah pesan apa? Rasulullah bagi tahu macam mana? Dia kata Rasulullah suruh kita banyak baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Apa kata isteri? Itu adalah sebaik-baik arahan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus duduk. Duduk orang depa baca wirid zikir la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, la haula wala quwata illa, sampai habis. Baca tak lama kemudian dengar pintu rumah kena ketuk dah. Buka-buka anak balik dah. Bukan sekat dia je balik. Bawa balik sekali dengan 4,000 ekor kambing. Dia 4,000 ekor kambing. Tanya dia macam mana boleh jadi macam ni? Kata dia tadi berlaku peristiwa yang ajaib, dia kata. Sedang saya dalam penjara yang mereka letak tu, penjaga penjara tadi jadi lalai. Saya boleh ambil kunci, buka kunci. Saya boleh keluar, seorang pun tak perasan. Hak tu jaga penjara tak perasan seorang pun. Hak dalam tawanan tu lah. Keluar pula, ada 4,000 ekor kambing hak mereka rampah daripada peperangan. Dan tu termasuk ghanimah lah. Kalau orang dalam perang tu ghanimah lah. Saya sempat ambil 4,000 tu bawa balik. Tuan-tuan ingat pun senang bawa balik 4,000 ekor kambing. Nak tarik tu seekor pun teruk. 4,000 dia boleh buat tarik, maksudnya apa dia? Memang tak sedap terus pok tu. 4,000 ekor boleh. Ni sebut dalam kitab Jawahir Lu'lu'iyah karangan Sayyidi Al-Imam Abdullah Jurdani radhiyallahu taala anhu Ad-Dimyati. Dalam kitabnya Jawahir Lu'lu'iyah syarah kepada Arba'in Nawawiyah. Nah, ketika syarah kelebihan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sampai tahu tu. Tu berkat apa tu? Berkat ikut dengan arahan Nabi tanpa komplain sikit pun. Suami isteri sama dua-dua. Tak ada komplain. Tak ada seorang pun sahabat main tak kahat tu kot. Abang sembang apa dengan Nabi ni? Kalau kita bini kita balik kata macam tu, kata takkan hak tu saja. Abang sembang tak kena ni. Mai saya pergi sembang pula. Dia pula pergi sembang. Takut dia kata lelaki dia sembang tak habis. Ni anak kena colek ni. Dia suruh kita duk wirid zikir saja. Kok lah nak hantar tentera pergi ambil? Tak ada perasaan tu dalam sahabat. Waktu Allah Ta'ala bagi kelebihan macam tu. Kita, Allah, jiwa ingkar ni luar dalam. Kalau pergi jumpa dengan guru, bagi nasihat daripada guru, dalam hati tak terima nasihat tu. Tapi dia minta nasihat. Lepas tu kata Imam Ghazali dalam Ayyuhal Walad, kata pada dia, wahai muridku, dia kata, wahai anakku, ya waladi, kata dia, memberi nasihat tu senang, yang susah yang terima. Betul tak? Nak bagi nasihat, ramai orang main jumpa, Tuan Syekh boleh bagi nasihat dah kat saya sikit. Saya sebut itu balik. Nak bagi nasihat senang. Nak terima tu susah. Satu lagi nak beramai. Tu. Nak terima susah, nak beramai pun susah. Bukan senang. Ada orang main jumpa, ya kita bukan layak pun untuk mereka nak tanya masalah tu. Tapi main jumpa ke Zawiyah, main pondok saya, tu tanya. Kata, kena anxiety teruk, dia makan ubat. Orang kena anxiety ni kita tak boleh nak rendah-rendah no? Jangan pandang main-main, kerana kita tak kenal tempat tu. Kalau kita duduk tempat tu teruk kat kita. Kena anxiety ni dia main perasaan yang macam-macam. Hak lagi teruk lagi sampai nak bunuh diri dan seumpamanya. Kata macam mana nak buat kan? Saya kata saya sebut ni macam yang dibagi pengalaman oleh orang-orang yang pernah terkena dengan anxiety ni, dan mereka buat benda tu. Apa dia? Selawat pada Nabi. Saya kata, selawat pada Nabi banyak-banyak. Banyak mana? Banyak-banyak. Ada seorang ni kena anxiety, dia selawat. Ada seorang dia main jumpa saya, dia beritahu kat saya, dia kata saudara dia, saya sebut dalam kuliah di Jumaat tu, saya beritahu, kata selawat ni sebenarnya memang ubat bagi segala penyakit. Bila disebut dengan selawat syifa kan, tibbil qulubi wa dawaiha, tu disebut kepada Nabi SAW. Ya sungguh memang Nabi adalah penyembuh. Ya, tu orang panggil majas akli, dia panggil, kalau mengaji bagi balaghah bagi elok. Majas akli dia panggil. Isnadul fi'li ila ghairi fa'ilih, yang menyembuh Allah hakikatnya. Nabi SAW jadi sebagai sebab musabab dia untuk diberikan kesembuhan tadi adalah melalui dengan keberkatan dan juga kemuliaan baginda Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kata
Apa ni yang cerita kat saya ni, dia kata saudara dia kena anxiety. Kemudian dia suruh selawat. Saudara dia ni selawat sehari 1000 kali, tak hilang juga anxiety dia. Sehari 1000. 1000 tu selawat lah dengan selawat apa pun. Selawat pendek pun ada, selawat dhamir. Selawat tafrijiyah ataupun tukar-tukar selawat, baca banyak-banyak untuk bagi cukup 1000. Tamam. Kemudian dibaca pula 2000 kali sehari. Sampai naik 5000 kali sehari, tak jadi juga. Naik pula 10.000 sehari, tak berhenti juga. Masih duduk makan ubat lagi, jadi lagi perasaan. 15.000 kali sehari, tak jadi juga. 20.000 kali sehari, tak hilang juga. 25.000 sehari, 25.000. Hilang terus, ubat pun tak makan. Ya. Hilang, anxiety hilang, ubat pun terus tinggal, tak makan dah. Ya. Saya kata, yang tu yang orang pernah melalui peristiwa tersebut. Jadi, tak sama. Orang tak sama. Ada orang mungkin 1000 saja dah selesai. Dia 25.000. Mungkin ada orang dia setakat 1000. Setakat 2000, setakat 5000 dah selesai. Jarib. Maksudnya saya kata, cuba. Kena try pada diri sendiri. Dia nak bagi nasihat senang. Hak nak teruk tu siapa hak nak buat tu lah. Dia lah nak tentu dengan dia nak buat ke tak. Kalau macam tu, kalau tak buat juga, maksudnya tu banyak, awal lagi dah letak dah kata banyak. Kenapa dia nampak banyak? Kerana dia nampak dengan bilangan 25.000 tadi, seolah macam bila keluar pada mulut tak ada faedah apa. Kok keluar tu, dia keluar sekali dengan duit 25.000, lega. InsyaAllah pakat buat tu. Kata kalau baca sekali, maka keluar 25.000 insyaAllah. Pakat duk baca semua, selawat. Tapi sebab dia tak nampak depan mata, benda yang bersifat dengan tidak nampak dengan mata kasar ni, dia mula nak banyak. 1,000, 2,000 kata. Nak beli 1,000 tu pun teruk. Nak beli 1,000. Boleh 200 pun dia rasa wali dah itu. Oh, hari ni selawat 200 tu. Alhamdulillah. Nampak dah terbuka alam malakut, dia kata dia. Nampak dah roh-roh semua nampak ni semua. Kemah. Macam mana nak dapat kalau kita dah awal-awal lagi letak dah dalam diri kita dengan hijab pada waktu tu. Kena buang dulu amarah bisu. Kerana ada lagi jiwa yang menghalang tadi untuk kita nak mudahkan lidah kita dengan berselawat pada Nabi SAW. Kerana orang yang melazimi selawat ni, dia akan memenuhkan diri dia seperti mana ni. Dia kata, selawat ni sebenarnya maqam dia adalah maqam tahliyah dia panggil. Iaitu menyucikan ataupun menghiaskan diri. Dia bukan takhliyah lagi, takhliyah dengan istighfar. Tapi selawat boleh ambil dua-dua tempat. Dua-dua tempat sekali. Takhliyah dengan tahliyah. Dua. Membersihkan dan menghiasi. Dua perkara. Faham? Lepas tu kita kena tahliyah. Kemudian barulah dia akan dapat kepada maqam tarqiyah ataupun tajalli. Tahalli, tajalli. Takhliyah dan kemudian tahliyah, barulah tarqiyah, barulah akan naik peringkat. Ni tak buat dah tu. Tak buat tak idea apa. Kena buat. Selain daripada makan ubat, kena juga selawat dengan Nabi SAW. Kerana semua sikap ataupun penyakit-penyakit tadi adalah penyakit yang bersifat dengan kerohanian. Kerana roh kita lemah. Itu sebab dia. Faham ibu ayah? Kerana roh kita lemah. Tak payah kata tunjuk kuat terang mana lah. Masuk rumah kosong, tak ada siapa dalam rumah tu. Takut dah kita waktu tu. Daripada kata ada hantu dalam rumah tu. Boleh tak kita masuk jalan dalam rumah tu? Daripada kata ada hantu rumah ni. Tak apa, kita nak masuk tak tengok. Kita tengok dia jalan depan kita. Bukan jalan, merangkak. Oh, pergi terus kita. Terkejut. Dia main berkemang. Dia main takut perasaan tu. Perasaan tu dia main tak? Dia main. Tapi ada tak perasaan tu bila kita dengar nama Allah Ta'ala? Bila kita lalu rumah Allah Ta'ala? Bila kita sujud pada Allah Ta'ala? Bila kita baca Al-Quranul Karim? Bila kita selawat kepada Nabi SAW? Ada perasaan tu? Ada perasaan gerun dari dalam hati kita? Seperti mana yang awliya rasakan? Ada. Kan tu masuk takut lain. Dia tak takut dengan Allah. Lepas tu kalau orang getak apa sikit ya? Kencing. Ketak lutut-lutut ni. Buat-buat ni. Potong gaji. Ketak lutut dah. Ketak. Buat-buat. Jadi kami buat macam ni lagi. Ketak lutut. Habis. Faham tak? Kenapa jadi macam tu?
Kerana roh lemah. Ni bukan saya cerita pasal orang, kita pasal diri kita sendiri ya. Tengok masing-masing ya. Faham? No? Kalau tahu yang tu keadaan dia, macam mana kita nak bagi roh kuat? Bersuhbah dengan orang yang rohnya kuat, insya-Allah jadi kuat. Kita nak roh kita kuat cepat, payah je. Payah. Mak kita banyak turun naik. Iman kita ni macam dengan minyak dalam kereta. Jalan laju sikit, lagi cepat. Lepas tu suka break menyacak. Perut tu. Lepas tu lagi dia nak mula enjin balik tu, dia makan minyak teruk. Lepas tu dia nak kena berhenti dia buah minyak. Faham? Boleh. Tapi kalau pakai cahaya solar, kereta cahaya solar, tutup kedai minyak. Lepas tu dia tak buat kereta solar. Tu kereta solar. Kereta tu pakai solar ya. Parking tengah-tengah panas, dia akan sedut cahaya solar. Kuasa tadi dia akan boleh pakai seminggu, tak payah pakai minyak. Oh, kemah. Boleh pi 200 km sejam. Kalau preh pi terang mana pun, lepas 2 minggu baru kena tak balik lepas tengah-tengah matahari. Agak-agak Shell kan ni tak? Shell sebelah ni kan? Tutup Shell lah. Sebab apa? Sebab sohbah dia dengan matahari. Sebab sohbah dia dengan matahari. Jadi kita kalau bersohbah dengan para salihin, dengan awliya, tumpang sekali kita dengan kuat tadi. Naik sekali peringkat kita. Walaupun kita ni binatang ya. Anjing Ashabul Kahfi masuk syurga walau dia anjing. Kerana apa? Kerana sohbah dengan Ashabul Kahfi. Sohbah apa dia buat? Tidur saja. Dia tidur saja dengan orang yang tidur 7 orang. 7 orang Ashabul Kahfi tidur. Dia pergi tidur dengan mereka saja. Tidur dekat depan pintu. Allah masukkan dia dalam syurga sekali. Kenapa? Kerana bersohbah dengan awliya kibar pada waktu tersebut. Yang ditidurkan oleh Allah Ta'ala daripada fitnah pada waktu itu. Maka Allah berikan dia dengan kemuliaan itu sekali. Walaupun binatang tak masuk syurga. Binatang tak ada masuk syurga. Melainkan beberapa jenis binatang saja. Yang disebut dalam hadis. Antaranya khitmir. Dan dimuliakan dalam syurga. Dia tak jadi binatang lagi, jadi orang. Tukar jadi manusia pada waktu itu. Disebabkan kerana bersohbah dengan salihin. Kita ni, jiwa kita macam tu sebenarnya. Ada orang yang jiwanya keanjingan. Walaupun jasadnya manusia. Ada yang jiwanya kekhinziran. Walau jasadnya manusia. Kerja nak nyondoi saja. Tak mana saja nak nyondoi, dia nyondoi. Semua dia akan pergi nyondoi. Ada orang yang jiwanya kesyaitanan. Dan ada yang jiwanya ni, nafsu zulmah dia adalah seperti mana? Seperti mana apa ni? Allahumma salli yang tak boleh nak digambarkan. Jadi nafsu-nafsu manusia ni yang pelbagai ni. Yang siapa yang akan boleh taraqi tadi ni? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Duduk dengan orang yang siddiqin, sadiqin. Allah Ta'ala tak kata wa kunu sadiqin. Dalam Quran dia kata, Allah Ta'ala tak kata ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu sadiqin. Wahai orang yang beriman, bertakwa kamu kepada Allah, jadilah kamu sadiqin. Tapi Allah Ta'ala kata apa? Kunu ma'as sadiqin. Ada ma'a di situ. Kalau buang ma'a tu teruk kita. Rahmat Allah Ta'ala sebut ma'a kat situ. Duduk dengan orang yang sadiqin saja dah pada dah. Tak perlu jadi sadiqin, duduk dengan mereka pun tak apa dah. Ni tujuan dia. Bersuhbah dengan mereka untuk dapatkan faedah tadi. Kalau kita bersuhbah dengan orang soleh, tapi tak dapat faedah adab tadi dengan baik, sia-sia faedah kita tadi. Sia-sia kita punya suhbah. Sebenarnya suhbah tadi tidak mendekatkan kepada Allah. Malah menyebabkan murka Allah lebih datang banyak lagi kepada kita dengan sebab kita duduk kawan dengan orang soleh tadi. Sebab apa? Sebab tak jaga adab. Sebab tu orang yang tak jaga adab, mereka akan diharamkan daripada mendapatkan barakah dan juga nafahat yang luar biasa. Dengan adab sahaja, seorang murid akan teraqi ke peringkat yang tinggi dengan gurunya, walau gurunya orang biasa. Tak mesti guru tadi alim mutabahir. Guru tu orang biasa saja. Tapi anak murid tadi beradab sungguh dengan gurunya. Berbaik sangka dengan gurunya tadi dengan baik sangka yang luar biasa. Dia akan tumbuh dengan subur. Faham tak? Dia akan tumbuh dengan subur. Dia mula mai jadi anak benih, biji benih yang kosong, tapi dalam dia dah ada surah pokok yang besar. Betul tak? Kita ni macam biji benih yang nak dipecahkan dengan siraman air daripada masyayikh, daripada guru. Barulah akan keluar pokok yang besar tadi. Hakikatnya dalam tu dah ada surah pokok dah. Tapi dia main dalam bentuk biji benih kecil.
Nah, biji benih kecil saja, tapi dalam tu dah ada gambaran pokok besar tu. Siapa yang akan keluarkan pokok tadi daripada siraman, adab dia dengan para guru, diletakkan di tanah yang sepatutnya, dalam tanah kerendahan, disiram oleh gurunya dengan siraman kasih dan rahmat daripada Allah, maka dengan izinnya Allah akan naik pokok tadi, akan tumbuh ranting, tumbuh keluar daun, dan akan jadi tempat untuk diteduhi oleh manusia pada waktu. Dia akan bagi manfaat ke orang. Sama ada dia waktu hidup atau dia mati. Kalau mati, orang akan kerak pokok tu pula, ambil tiang dia apa semua kali, buat pula tiang rumah. Dan tu lebih mahal lagi daripada waktu dia hidup. Faham tak? Itu misal lah, misal. Bil misal yattadihul maqal. Al-labid takfil isyarah. Orang yang cerdik ini cukup dengan isyarat kepada mereka. Baik. Yang ketiga, sikit lagi nak habis dah. Menzahirkan keperluannya terhadap segala ilmu para ahli hakikah tersebut. Dia kena zahirkan, dia berharap sungguh dengan ilmunya ahli hakikah. Dengan bertanya perkara yang sepatutnya, atau dengan kata kiasan yang jelas dalam meminta petunjuk daripada mereka. Jadi kena ada adabus soal pula. Dia kena ada kitab baru ni, satu lagi kena baca. Kita adabus soal. Benda apa nak kena tanya, benda macam mana nak kena minta. Kena ada adab semua tu. Kalaulah diamalkan semua perkara tadi, insya-Allah, umat ni akan jadi umat yang ajaib. Dan ni, sebab tu para sahabat dulu menjadi umat yang ajaib, dan mereka tu sendiri adalah mukjizatnya Nabi SAW. Itu kata para ulama, kalaulah Nabi kita SAW, junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, tidak ada mukjizat lain selain daripada Al-Quran, tak ada mukjizat lain selain daripada Quran sahaja, cukuplah para sahabat itu sendiri menjadi mukjizat kepada Nabi SAW. Mukjizat ni perkara mencari adat. Dan sahabat-sahabat adalah seolah-olah perkara mencari adat yang ada dalam muka bumi Allah Ta'ala. Ini satu generasi yang tidak ada bandingan. Tak boleh kita bayang macam mana para sahabat Nabi. Tak boleh nak bayang macam mana. Ujubah zaman. Mereka ni semua keajaiban zaman. Lepas tu Nabi kata, khairul quruni qarni. Sebaik-baik kurun adalah kurunku, kata Nabi. Thumma allazi yalunahum. Nabi guna summa. Nabi tak kata falladhi yalunahum. Thumma allazi yalunahum. Maksudnya yang datang kedua yang mulia, tapi tak sama dengan yang pertama. Takkan sama dengan pertama, guna summa. Summa dengan makna ba'id, jauh. Takkan sama, tapi juga kurun terbaik. Thumma allazi yalunahum. Nabi tak kata falladhi yalinahum. Thumma guna dengan makna selepas itu lagi yang datang setelahnya. Jadi maknanya tiga kelompok atau tiga generasi pertama ni kelompok yang paling terbaik, dan yang terbaik adalah kurunnya Nabi SAW yang tidak ada orang boleh bandingi pada waktu tersebut. Sehingga dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir, kalau seorang sahabat yang duduk pada zaman Nabi menunaikan 1 rakaat di belakang Nabi, kita hidup setelah zaman Nabi menunaikan 1000 tahun solat bukan di belakang Nabi, tak akan boleh menandingi dengan 1 rakaat sahabat yang duduk di belakang Nabi. Kalau kita hidup 1000 tahun, 1000 tahun tu semayang, 1000 tahun semayang tak akan boleh menyamai dengan 1 rakaat solat di belakang Nabi oleh sahabat Nabi. Tak akan sama. Lepas tu kalau ada orang buat bandingan, bila kita cerita pasal makamnya para wali Allah Ta'ala dan juga karamatnya para wali Allah Ta'ala, kemudian dibanding dengan sahabat, ni perbandingan yang bodoh orang panggil. Tak cerdik ni. Dia kata apa wali dapat macam tu, Sayyidina Abu Bakar tak dapat pun keramat macam tu. Sayyidina Abu Bakar tu keramat dah. Tak perlu lagi keramat dengan benda-benda. Dia tu sendiri keramat. Sayyidina Umar tu sendiri keramat dah. Tak perlu dengan keramat lain yang kamu rasa dengan keramat yang dilihat oleh para awliya, jalan tahayyak, terbang dan seumpamanya. Kita tak pernah dengar pun. Cerita kartun ni. Dia cerita kartun. Tengok. Nampak ni masyarakat lawak zaman lah ni. Lepas tu dia kata kita pak lawak. Dia kata duk cerita benda-benda macam tu kepada masyarakat. Cerita apa? Dengar daripada awal sampai habis kita cerita apa? Awak kita duk cerita pasal terbang saja ke ni? Daripada awal kelas tadi sampai lah ni awak cerita pasal terbang, duk cerita pasal jalan tahayyak, macam tu je kah? Ambil tu saja sikit, lepas tu duk hantam kita. Tak masalah lah, memang tempat hantaman pun kan. Dah memang depa suka benda macam tu kan. Kita kata nak buat banding dengan sahabat, tak boleh buat banding. Sahabat tak boleh buat banding. Tak boleh. Tak sama kita sampai bila-bila dengan mereka. Jadi sebab tu, ini 3 benda yang disebut oleh Al-Imam Abdullah Khayyat Al-Harushi
Sidi Abdullah Al-Harushi ada karang kitab selawat tajuknya Kunuzul Asrar. Nah, ada lebih kurang 58 selawat dalam tu dan ini diamalkan oleh para masyayikh, para ulama khususnya dalam tariqah Syadziliyah mengamalkan kitab Kunuzul Asrar. Sehingga Imam Harushi pernah minta maaf kepada Imam Al-Juzuli, Imam Jazuli radhiyallahu anhu, sahib Dalailul Khairat. Imam Jazuli dah wafat dah. Tapi dia kata, mohon ampun wahai Imam Abu Abdullah Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli, karena kitab saya lebih tinggi daripada kitab kamu. Dia yakin dia dengan kitab dia Kunuzul Asrar. Kata Maulana Syekh Ali, ada kitab yang mungkin lebih tinggi daripada Dalail dari sudut kedudukan, tapi Dalail ada nur. Dalailul Khairat karangan Imam Jazuli ada nur dan dicatat qabul dalam umat. Boleh jadi kitab Imam Harushi lebih tinggi pada sudut kedudukan. Dalam tu ada 58 selawat yang diamalkan oleh Syekh Abdul Fattah Qadhi sehari 5 kali khatam. 55 kali khatam kitab Kunuzul Asrar. Bukan kecil selawatnya, besar juga. Tebal juga kitab dia. Dia amal sehari 5 kali khatam. Sehingga dikatakan oleh Maulana Syekh Ali Jumaah, waktu ketika Syekh Abdul Fattah Qadhi tidur pun selawat tadi masih dibaca oleh beliau. Dibaca lagi selawat daripada lidah beliau. Dan dia bangun pada tidur tadi sambung dia terus. Sambung terus. Waktu tidur pun baca sampai punya ta'alluq, ikat hati dia dengan selawat tadi. Baik, sikit lagi. Pengap 5 minit. Mengapa para ulama sangat beradab di hadapan para guru mereka sehingga kita melihat mereka langsung tidak berbicara melainkan dengan izin daripada gurunya? Ada macam mana, kenapa kita tengok ada awliya yang sampai tahap macam tu? Ini kerana mereka beramal, ni jawapannya, dengan segala adab yang telah kita sebutkan tadi. Itu mereka, orang lagi mana makin mengerti dan tahu tentang kedudukan beradab tadi dengan guru tadi, mendapatkan faedah yang besar, maka dia akan makin tunduk dan makin tawaduk dan akan makin menyerahkan segala apa yang telah dia pelajari tadi untuk dia amalkan. Itu maksudnya. Jadi Imamul Harushi rahimahullah juga mengatakan, al-kalamu bihadratil ustadzi maqtun. Berbicara di hadapan guru itu, yakni tanpa izin, adalah merupakan kecelakaan. Itu para murid kena jaga sungguh. Ketika mana berada dengan para guru, untuk mereka tidak berbicara melainkan dengan izin. Hatta berbicara di hadapan guru dengan makna di depan guru kita nak bercakap dengan guru, minta izin dulu. Guru tengah duduk bercakap, kita pergi potong. Itu satu. Ataupun untuk berbicara di depan khalayak ramai pun juga dengan izin daripada guru sebenarnya. Tidak boleh berbicara tanpa izin daripada guru. Karena izin ni adalah salah satu daripada bentuk sertifikat ataupun dengan bentuk keizinan yang menjadi tradisi dalam Islam sebenarnya. Hatta ilmu syariah, apatah lagi dengan ilmu hakikah. Ni orang lah semua nak cakap hakikah. Sebab apa? Sebab dia rasa dia boleh cakap ikut dan dia lagi pening orang, lagi dia rasa tinggi hakikah dia pada waktu tu. Jadi kalau kita dia sampai-sampai tu orang tak apa nak faham, dia kata, ni bawa kemah ni sebab tak faham apa. Hakikah apa? Lah hakikah sampai orang tu akan faham. Nah. Ni dua hakikah berapa sampai kawan tu tentang apa dia cakap ni. Dia lain kalau cakap tadi dengan bahasa kiasan, dengan bahasa ni tak faham. Ni dia berbelik kono sampai dia pun kono. Lah kali dia kata, ni baru hakikah. Yang kita dengar, kemah. Dia pun tak faham. Tuan-tuan tahu solat tu apa dia? Solat ni bukan mendirikan solat. Di mana kaki solat? Oh, tiba. Lepas tu semua soalan. Hadis seronoknya daripada kelas mengajar tu sejam soalan dia semua. Satu haram tak jawab. Dia macam nak tanya ya. Di mana kaki solat? Nama iqamis salah. Di mana? Berdiri itu. Berdiri itu di mana? Di kaki solat kah? Di solat kah? Soalan lagi. Yang nak murid tu, hai, bila jawapan nak bagi ni? Di kaki kah? Tak ada kaki solat. Jadi bagaimana solat kita? Tanya lagi. Soalan tak bagi, jawapan tak bagi. Soalan sampai habis. Lah kali anak-anak murid kita kemah. Sebab apa? Banyak persoalan kita tak boleh jawab. Kahangnya dia pun tak jawab. Hak bagi soalan tu pun tak jawab pun. Penin orang habis. Dan bila makin penin,
Makin dia rasa makin hakikah pada tu bukan hakikah, tu ketum. Tu ketum. Kena hati-hati. Takut silap mengaji dengan geng ketum. Saya baca buku Mengenal Diri dan Wali Allah, Syekh Mustafa Ahmad Jayasi, murid kepada Syekh Daud Bukit Abad. Tuan kalau baca buku tu, hati-hati baca buku tu kena ada guru juga sebenarnya. Saya baca buku tu dekat Sirajuddin dalam dalam kereta. Dia duduk bawa kereta, saya duduk baca. Dia dah dengar setengah kitab. Saya dah baca habis tadi dalam kereta. Tadi saya habis dah baca khatam kitab tu. Syekh tulis 14 April 1971 khatam kitab tu tulis. 14 April 1971. Yang dia tulis dalam kitab tu, idea yang ada dalam tu sama macam yang ditulis oleh Maulana Syekh Ali Jumaah dalam kitab Tariq Ilallah. Sama. Dan saya tak kata Syekh Ali ambil daripada dia. Kerana apa? Kerana Syekh Ali orang Arab, Mufti Mesir, tulis kitab Tariq Ilallah. Dan kemudian Syekh tulis dalam kitab bahasa Jawi. Dan dia sampaikan tauhid tasawuf dalam bentuk hakikah, tapi dengan bahasa yang kata dia, saya tulis ni untuk difahami dengan mudah oleh orang. Bila baca yang tu, Allahu Akbar, rasa nak teriak baca. Dia punya bahasa dia, dia punya penyampaian dia sepiji macam guru dia, Syekh Daud Bukit Abad, guru Salik, guru kepada guru saya, Tuan Guru Haji Baba Zahari. Baba Zahari juga mengaji dengan Syekh Daud Bukit Abad. Syekh Daud Bukit Abad tulis mukadimah kitab tu. Dia kata apa? Ada orang diberi oleh Allah dengan waridat ni macam-macam. Dan Syekh Mustafa ini mendapatkan waridat dalam bentuk tulisan. Dia boleh menyampaikan ilmu tasawuf yang tinggi dengan bahasa yang rendah sampai orang boleh faham. Sungguh luar biasa kitab tu, saya baca, Masya Allah, tabarakallah. Dia kata ada orang boleh tulis macam ni, orang Melayu no? Kitab tu lama dah, kita baru baca. Dan dia kata kena baca kitab dulu baru baca kitab yang kedua. Rampaian ilmu tasawuf, ada kitab kedua nipih. Dia kata jangan baca kitab ni, hak kedua ni, lagi mana tak selesai kitab yang pertama, Mengenal Diri dan Wali Allah. Baca Mengenal Diri dan Wali Allah tadi baru kita tahu kita ni siapa dia, Wali Allah siapa dia. Macam mana peringkat nafsu mereka, macam mana bandingan yang dia bagi, misal-misal yang dia bagi, luar biasa. Syekh Daud Bukit Abad tulis kitab Risalah Tasawuf. Saya mengaji kitab Risalah Tasawuf tu dengan Baba Zahari. Daripada awal sampai tinggal satu line muka surat lah. Martabat 7. Lah kali martabat 7 Tok Guru tulis. Hak tu ya selai. Tok Guru tinggal tak baca. Sampai lah. Sampai lah terberhenti. Dekat 4 tahun dah. Tak pergi sambung balik hak selai tu. Dan saya ni pergi mengaji dengan Baba Zahari. Tiap-tiap tahun saya balik, saya akan pergi mengaji dengan Baba. Kalau 3 bulan balik, saya akan pergi mengaji. Ni sebelum ada zawiyah, sebelum ada pondok. Tiap-tiap hari Selasa saya akan pergi. Dan Baba akan mengajak saya sorang-sorang lah pergi mengaji. Baba ni kalau saya tidur pun dia tak akan gerak. Tu memang syok lah. Tok Guru tak marah. Kita pula pergi bulan tidur. Dia tidur. Baba mengajak. Tapi masa baca kitab Risalah Tasawuf, itu saya jarang tidur. Saya tak tidur. Dan Baba baca sampai habis. 1 tahun tu, lah dah habis. Sampai tang kitab lah, muka surat lah. Tulis martabat 7. Sampai kat situ, Baba kata, kita berhenti dekat ni. Saya beritahu dah kat Baba, kata esok saya nak balik ke Mesir. Esok nak pergi dah Kuala Lumpur. Jadi cadangan harapan tu dengan khatam. Saya tak abang lah kalau boleh khatam hari ni. Saya tak abang tu, tak ada adab tu dengan guru. Main-main kat guru kata, kalau boleh khatam lah malam ni. No. Banyak sangat syarah pun tak jadi juga. Oi. Hey. Dah. Alhamdulillah Tuan Haji Zabidi, Masya Allah, tabarakallah. Ustaz nak baca sampai pukul 4 pun tak apa. Tapi saya faham lah. Saya bukan gila mic. Lebih dah. Seminit. Jadi saya pun pergi kat Baba, saya pun beritahu. Saya kata esok saya nak balik dah. Tapi dalam hati ni, dengan harapan akan khatam lah hari ni. Boleh khatam kitab Risalah Tasawuf Syekh Daud Bukit Abad. Kitab ni Masya Allah, tabarakallah. Ajaib. Antara kitab ajaib dalam ilmu tasawuf. Kemudian, saya bagi tahu macam tu kat Baba. Baba kata tak apa. Baca. Sampai hak muka soalah, selai ya. Kita berhenti kat ni ya. Jadi insyaAllah. Kita sambung lain dia kata. Tak khatam. Tak apa. Tutup kita. Kotlah saya balik terus. Tak. Saya sembang dengan Baba 2 jam. Lepas tu, sembang lagi. Makan, minum, semua 2 jam. Lepas tu dalam balik kereta kata, kalau baca tu dia khatam dah.
2 jam sembang dengan bapa. Nah, dan sampai lah saya tak boleh sambung lagi hak selain muka soalan tu. Tahu? Tu pun saya tak tahu sama ada bapa nak suruh saya ulang balik ke ataupun nak tamat hak yang selain tu. Kan nak suruh ulang balik, saya akan ikut je bapa. Saya pernah cerita benda ni satu majlis di Kuala Lumpur. Papa cerita yang tu, kita ada lagi berapa lain nak habis. Tu saya tanya, nak perhabis ke nak berhenti sekat ni dulu? Semua diam, tak kata apa. Sebab saya cerita tu dah tadi. Ya. Lepas tu semua diam, tak kata apa. Dia tahu beradak sungguh orang kampung ni. No? Orang Kuala Lumpur. Section berapa saya tak ingat di Shah Alam. Semua tak kata apa, senyap. Saya kata ni, macam mana jawapan, macam mana ni? Nak sambung ke? Nak berhenti sekat ni? Senyap, tak kata apa. Cuma pakai lawan tengok. Lagi jawab, kau ajak pula. Kan? Dia kata, sambung. Dia kata, kau ajak. Padahal saya tanya sungguh waktu tu. Bukan saya nak test. Jadi moga-moga Allah Ta'ala beri kepada kita dengan kefahaman. Kalau tuan-tuan boleh cari kitab mengenal diri dan wali Allah tu, saya ada jual di sini. Pustaka Aman Press ada jual. Beli hak kitab Jawi punya. Yang beli hak Rumi, beli hak Jawi. Hak Rumi pun rasa kalau dia cek, kalau dicek oleh tuan guru sendiri, insyaAllah. Comel, beli kitab tu. Kitab tu Masya Allah tabaraka. Saya tak pernah tengok apa ni kitab tasawuf yang dengan perbahasan tinggi tentang roh, tentang martabat apa ni nafsu dan seumpamanya dengan bahasa yang seringan kitab tersebut. Saya rasa Masya Allah tabarakallah. Kitab tu Masya Allah. Baik. InsyaAllah Zawiyah akan baca kitab tu insyaAllah. Di pondok saya akan baca kitab. 3 kitab nak kena baca. Kalau untuk peringkat tersebut. Tasawuf peringkat tu dia kena baca. Pertama Risalah Tasawuf. Syekh Daud Bukit Abal. Kemudian kena baca mengenal diri dan wali Allah. Dan kemudian baru baca kitab Rampaian Ilmu Tasawuf. Antara kitab terbaik juga tasawuf yang dikarang antaranya kitab Syekh Mak Saman Kati. Syekh Mak Saman Kati tulis kitab tasawuf. Itu pun antara kitab yang sangat bagus dan halus tentang perbahasan ilmu tasawuf dalam tulisan Jawi. Selain daripada Penawar Bagi Hati lah. Penawar Bagi Hati masyhur, ma'ruf kitab. Cuma ni yang kalau kata kitab Syekh Mustafa Jayasi ni dalam tasawuf yang peringkatnya agak lebih tinggi sedikit daripada peringkat yang selepas daripada tasawuf teori dipanggil. Ini tasawuf dalam bentuk praktikal. Untuk dipraktikkan dalam tasawuf hakikah maksudnya. Dan ini ditulis oleh ahli suluk. Atau orang yang suluk dia akan dapat waridat. Dan tu waridat yang diperolehi oleh sebahagian ulama. Antaranya seperti yang didapatkan oleh beliau. Ini guru dia sendiri yang iktiraf. Syekh Daud Bukit Abbas sendiri tulis. Dia kata orang ni ada dapat waridat macam-macam. Dan jenis-jenis yang pelbagai. Dan Syekh Mustafa ini mendapatkan waridat dalam bentuk boleh menyampaikan ilmu tasawuf yang tinggi-tinggi dengan bahasa yang ringan dan mudah kepada orang ramai. Ini pun ajaib dah kalau boleh Tok Guru tulis macam tu. Dan guru kami, kalau Syekh Baba Zahari, kalau kata dia sebut, telah berkata guru salik, yang dia maksudkan tadi adalah Syekh Daud Bukit Abal. Syekh Daud Bukit Abal ni wali besar lah. Syekh Daud Bukit Abal Al-Libadi. Ini antara alim kabir dalam alam Melayu kita. Dan tariqah Ahmadiyah. Beliau tariqahnya Ahmadiyah. Jadi moga-moga kita dengar nama-nama mereka pun sudah menurunkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan kepada kita dengan rahmatnya, dengan fuyudatnya, berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah kita akan sambung. Semoga Allah Ta'ala mengurniakan kepada kita adab yang agung, berkat Nabi yang agung, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berhenti sekat tu. Disunatkan juga kepada kita meminta agar orang saleh tersebut mendoakan dan kebaikan dan kesejahteraan kepada kita. Ini kita akan sambung pada pertemuan kita yang akan datang kalau dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Qul qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Saya ucap terima kasih banyak kepada Tuan Haji Zabidi dan juga pihak masjid, juga kepada ibu ayah semua dan abang-abang, kakak-kakak yang hadir sama dengan kita pada hari ini. Kitab ni tak panjang sebenarnya. Syarahannya mengikut rezeki masing-masing. Ini saya syarah di tempat lain, ada rezekinya masing-masing, di sini rezekinya masing-masing. Dan kita akan belakang ni dah banyak doa. Ada doa-doa dan seumpamanya nanti kita akan baca laju-laju lah situ. Di depan ni saja sikit ada perbahasan-perbahasan tertentu yang kita kena bahaskan. Kita tak banyak pun 37 berapa muka surat? 35 muka suratnya. Lebih kurang. InsyaAllah kita akan sambung pada pertemuan akan datang. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman wa wasi' fi rizqina wa barik lana fima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alna wajihan fi dunya wal akhirah minal muqarrabin katsiran nawal muhassanan fi ali qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila misal falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.